أحد من براك، مولاك المهيمن إنه يراك، فوت له أمورك واحسن في الذنوب. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله الله لا يكثر همك ما قدر يكون. الأول وكيف قولوا ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق. الأول وكيف قولوا ذي الحماك يعترف على الله الذي خلق، وقضى وقدر كل شيء بحق. يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والسخط حرام، والقنوع راعى والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. انت والخلائق كلهم عبيد، والاله فينا يفعل ما يريد. همك واهتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاستغل بربك والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون.
الخير يكون. طريق خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام بالفعل والقصد والنية وخير الكلام. تبع للنبي يرقى إلى على مقام هيا انشروا يا جماعة دعوته في الأنام بالشرق والغرب والبكرة وجنح الظلام وأبذل والحطام وأبذلوا للمهاج وللحجا والحطام. يقفون سعي النبي إمام بعده إمام قاموا بحق الرسالة والهدى حسن قيام.
طغاة العظام تأملوا نظم قولي واسمعوا صلوا على من به يزول الظلام مرامنا هو أعظم بالنبي من مرام عليه من ربنا أذكى الصلاة والسلام والآل وبحث النظام ومن تبعهم إلى يوم اللقاء والقيام خير الورى دعوة إلى الله دوام بالفرح والنصر Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum sami'an sauti? Sami'tum? Masyaallah, barakallahu fikum. Allah kaya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. قال الحبيب العلامة عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في كتابه الاتصال بمعاني اليقين والقرب والسعادة وحقيقة الخلافة إلى أن قال رضي الله عنه: ومن الصفات القبيحة الحسد، ومعناه أن يتمنى زوال النعمة عن أحد من المسلمين. والحسد معاداة لله تعالى ومعاداة لأمره، لأنه لا تكون نعمة عند مسلم إلا والله أرادها، فما تأتي نعمة من دون إرادة الله. Di antara sifat-sifat yang tercela dan keji di dalam hati adalah sifat hasad dengki. Maksudnya, yakni maksud daripada hasad dengki, mengharapkan hilangnya nikmat daripada salah seorang kaum al-muslimin. Wal hasadu, dan hasad dengki itu adalah mu'adatun lillah, permusuhan kepada Allah Ta'ala. Wa mu'anadatun li amrih, dan mencabar terhadap perintahnya Allah. Kerana tidak ada satu nikmat yang didapat oleh salah seorang daripada kaum muslimin, melainkan Allah berkehendak untuk memberi nikmat tersebut. Dan tiada nikmat itu datang kepada seseorang tanpa ada kehendak dari Allah. Yani dalam pembahasan yang lalu, ketika penulis ada menyebutkan tentang darjat-darjat keyakinan, dan keyakinan itu adanya di dalam hati, dan penulis juga menyebutkan tanda-tanda hati seseorang mendapatkan keyakinan. Apakah tanda
seseorang yang hatinya mendapatkan ilmu yaqin dan juga ainul yaqin, yakni apa tandanya seorang itu diberi dalam hatinya keyakinan. Di antaranya seperti disebutkan oleh penulis, membersihkan hati daripada sifat-sifat. Yang pertama, yang paling tinggi sekali adalah mengagungkan kebendaan, keduniaan. Yani melihat kepada dunia itu dengan pandangan gah, dengan pandangan cinta, dengan pandangan rakus, dengan pandangan lebih besar berbandingkan akhirat, dengan pandangan menjadi sifat tamak kepada seseorang. Ketika melihat kepada keduniaan dengan yang sedemikian, maka hati orang itu akan tertutup daripada menerima keyakinan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yani hati mereka akan menjadi ran itu menjadi keras sebab perbuatan mereka. Dengan demikian, hati yang keras tadi, yang kotor tadi, tidak dapat menerima keyakinan. Dan sifat yang kedua yang perlu dibersihkan pada hati agar supaya hati bersedia menerima keyakinan adalah membersihkan hati daripada sifat riya. Yang ketiga, membersihkan hati daripada sifat sombong. Yang keempat, membersihkan hati daripada sifat hasad dengki. Hasad dengki adalah mengharapkan nikmat itu diambil oleh Allah daripada salah seorang kaum muslimin. Tanda seorang yang hasad dengki tidak gembira bila orang lain dapat nikmat. Tanda seorang yang ada hasad dengki merasa sempit dadanya bila ada orang lain mendapat nikmat. Tanda seseorang ada sifat hasad dengki bila ia sedih atau susah hati atau merasa rendah atau merasa hina bila orang lain mendapatkan nikmat lebih daripadanya. Itu tanda. Ya. Hakikatnya, bila seorang yang tidak senang dengan nikmat yang ada pada orang, lalu dia mengharapkan, moga-moga nikmat itu diambil. Moga-moga nikmat itu binasa. Moga-moga dia itu jatuh miskin lagi. Moga-moga dia kereta barunya aksiden. Walhasil mengharapkan agar supaya nikmat yang didapat tak lagi ada kepada dia. Baik itu nikmat berupa harta, lebih dahsyat dan lebih teruk lagi bila yang dicemburui atau yang dia hasad dengki kepada salah seorang muslim, nikmat agama, nikmat ilmu, nikmat taat. Nampak orang ilmunya luas, dia tak senang hati dan mengharapkan moga-moga dia jadi bodoh balik. Contohnya. Atau dia tak senang hati, moga-moga dia lupa ilmu yang dihafal. Moga-moga dia lupa Quran yang dihafal. Maka bila seorang mengharapkan nikmat yang didapat oleh orang itu diambil oleh Allah, maka ini adalah satu sifat yang dinamakan hasad dengki. Nabi bersabda, Nabi bersabda, iyyakum wal hasad, hati-hati kamu daripada sifat hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatab. Sesungguhnya sifat hasad dengki itu akan menghapus amal pahala seseorang seperti mana kayu bakar memakan dirinya sendiri. Kamu seperti mana api memakan kayu bakar. Ya, ini kalau api itu makan kayu bakar, kalau tak ada padam sendirilah. Macam itu juga sifat hasad dengki akan menghapuskan pahala yang kita lakukan dalam pada ibadah kita pada Allah disebabkan oleh kerana hasad dengki kepada orang.
Cukup menjadi kecaman pada sifat hasad dengki, teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk berlindung kepada Allah daripada sifat hasad dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. yakni berlindung kepada Allah daripada bahayanya orang yang hasad dengki ketika ia sedang dalam keadaan hasad. Naam. Am yasuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Allah berfirman, adakah manusia itu mempunyai sifat hasad dengki kepada seseorang yang diberikan oleh Allah kelebihan? yakni orang lain diberi kelebihan nikmat oleh Allah, kita pula yang hasad dengki kepada dia. Bukan kita yang bagi nikmat kepada dia, bukan pakai duit kita, bukan atas usaha kita. Allah nak kasih. Makanya di sini disebutkan orang yang hasad dengki itu dia memerangi Allah, dia bermusuh dengan Allah, seakan-akan ia yang menghukum kalau Allah silap dalam memberi nikmat tersebut, karena dia mengharapkan agar supaya Allah ambil balik nikmat itu. Seakan-akan Allah silap bagi nikmat kepada orang itu. Siapa kita nak menyalahkan Tuhan? Faham tak? Jadi untuk berhadapan dengan sifat hasad dengki, kita doakan orang yang kita hasad kepada dia. Kalau ada orang diberi kelebihan harta oleh Allah dan kita ada tak senang hati, kita doa, ya Allah tambahkan harta padanya. Tambahkan keberkatan harta juga padanya. Janganlah engkau duga ia dengan harta yang kau beri, yakni lawan macam tu. Kalau ada orang lebih pandai daripada kita, ya Allah tambahkan kepandaian untuknya. Berikan manfaat kepadanya dengan kepandaian yang kau beri padanya. Doakan. Dan doakan diri sendiri juga, ya Allah jadikan aku pandai macam dia. Atau lebih pandai daripada dia. Tak apa doa macam tu. Tapi jangan mengharapkan kepandaian orang itu hilang. Atau kita tak senang hati dengan kepandaian orang. Faham tak? Ada bahaya hasad dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dabba ilaikum da'ul umam. Akan menimpa kepada kamu penyakit yang menimpa semua umat, yakni penyakit common yang menimpa kepada umat. Bukan COVID, bukan SARS, bukan flu burung, bukan denggi. Penyakit yang common berlaku adalah, Nabi mengatakan dua. Al-hasadu wal-baghdha. Sifat hasad dengki. Dan juga rasa benci kepada orang. Kedua-dua ini, kata Nabi, penyakit. Yang penyakit ini boleh menghakis, mencukur. Bukan mencukur rambut, tapi mencukur agama. Sehingga orang dengan hasad dengki, dia keji dengan kata-katanya. Dia maki. Dia pun buruk sangka dengan hatinya. Tak cukup lisannya maki, tak cukup lisannya cela, tak cukup lisannya memfitnah. Hatinya pun juga berbuat berdasarkan dengan hasad dengki, dengan perbuatan yang tidak baik seperti mendoakan atau tidak senang hati dengan kelebihan yang ada pada orang. Faham tak? Sehingga dengan hasad dengki orang mencuri, dengan hasad dengki orang membunuh, dengan hasad dengki orang menyesatkan orang lain, dengan hasad dengki orang dendam. Jadi punca segala malapetaka adalah berpunca daripada sifat hasad dengki. Cukup menjadi contoh kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum iblis disebabkan oleh kerana hasad dengkinya kepada Nabi Adam. Cukup menjadi dahsyatnya bahaya hasad dengki, terusirnya iblis daripada tempat yang terbaik karena sifat hasad dengki.
Faham dong? Oleh sebab itu kita berlindung kepada Allah daripada sifat hasad dengki. Jadi saya sebutkan tadi tanda hasad dengki dan saya sebutkan definisinya dan juga bagaimana kita menghadapi hasad dengki supaya kita terselamat. Nabi bersabda dalam hadis, beliau bersabda, Salasun lazimatun li ummati. Ada 3 perkara yang sentiasa ada pada umatku. Yang pertama, al-hasad. Yang kedua, su'udhan. Yang ketiga, at-tiyarah. Hasad, buruk sangka. Dan juga at-tiyarah. At-tiyarah ini macam orang yang dia menilik nasib, meramal sesuatu akan berlaku kepadanya. Itu namanya at-tiyarah. Nabi bersabda, fa idza hasadta fala tabghi. Kalau kamu ada perasaan hasad dengki pada orang, ini karena itu penyakit common, kadang-kadang muncul macam tu saja. Kita pun tak kawal pun, dia datang terus macam tu, tak suka dengan orang punya kelebihan. Kalau itu berlaku dan tidak dapat untuk dielakkan, fala tabghi, jangan melampau. Macam mana seorang ada perasaan hasad dengki tapi tidak melampau? Jangan tunjuk hasad dengkinya pada orang lain. Jangan membiarkan dirinya mengharapkan agar supaya nikmat itu diambil daripada orang itu. Jangan tunjuk tidak senang hati dengan kelebihan yang ada pada orang itu di hadapan orang lain. Orang yang hasad dengki, bila dia tidak senang hati dengan orang yang dihasad kepadanya, kalau orang itu mendapatkan harta, lalu hartanya disedekahkan di jalan Allah, orang yang hasad dengki akan kata, nak tunjuk-tunjuk je. Faham tu? Pasal apa? Bila hasad dengki, so dia tak tengok orang lain, melainkan dengan pandangan yang buruk. Apa sebabnya? Dia dengki pada dia. Kalau ada hasad dengki pada orang, simpan di dalam kalau tak dapat dihilangkan. Jangan cakap, jangan tunjuk, jangan cerita. Lebih-lebih dekat Facebook. Ada orang hasad dengki, timbulkan fitnah. Ada orang hasad dengki pada orang lain, create issue untuk menjatuhkan marwah orang lain. Membunuh karakter orang lain. Faham tak? Wa min as-sifatil qabihati al-ujubu. Dan di antara sifat-sifat yang perlu dibersihkan daripada hati supaya hati dapat menerima al-yaqin adalah membersihkan hati daripada sifat al-ujub, bangga diri. Wa huwa i'tiqadul insani anna lahu minnatan wa lahu minnatan wa lahu fadlan ala ahad. Ujub ini, rasa bangga diri, adalah keyakinan seseorang yang ia merasa berjasa dengan orang lain. Aku dah bagi, aku dah tolong, aku dah nasihat, aku dah ini, aku dah itu. Dia ungkit apa dia punya ihsan kepada orang. Dia tunjuk dia punya kelebihan dan dia punya jasa dan budi baik pada orang lain. Faham tak? Hada al-ujub. Wal-ujubu yuhbitul a'mal. Na'udzubillahi min ghadabillah. Sifat ujub ini dapat menggugurkan pahala amal perbuatan baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu membatalkan pahala sedekah kamu dengan al-man, dengan menunjuk-nunjuk ihsan kamu pada orang, dengan menuntut jasa baik kamu daripada orang.
Orang ada minta sedekah, lalu beri. Jumpa lagi, ingat tak, aku dulu kasih kepada engkau tahu. Aku yang sponsor engkau belajar tahu. Aku yang belikan engkau kitab ini tahu. Kalau ada diungkit, dia punya ihsan pada orang. Dia punya jasa baik pada orang. Ada menyentuh tentang menuntut jasa baik diri sendiri kepada orang lain. Hal di antara sabda Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Di antaranya adalah Al-Mannan. Siapakah Al-Mannan? Orang yang mengungkit-ungkit ihsannya kepada orang lain. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha. Berkata yang baik dan memaafkan kepada orang yang meminta-minta lebih baik daripada kita memberi kepada yang meminta tetapi kita ungkit-ungkit kita punya ihsan kepadanya atau kita sakiti perasaannya. Oleh sebab yang demikian, amal yang paling baik adalah amal yang sir, amal yang rahasia, orang tak tahu apa kita buat. Namun kadang-kadang ada orang lah juga dia kadang-kadang perbuatannya baik, dilakukan secara sir, secara rahasia, tapi nak simpan rahasia itu susah, disukar. Mesti kena cerita juga. Macam orang dia pergi haji 30 kali. Dia nak bagi tahu kepada orang ramai kalau dia pergi haji 30 kali, dia letak dia punya sejadah. Ini haji saya tahun sekian, ini haji saya tahun sekian, sekian. Dia tunjuk sejadahnya selama 30 tahun dia pergi ke haji. Tujuannya bukan nak tunjuk sejadah, nak bagi tahu aku haji 30 kali. Ini ujub, bangga dengan amal yang ia lakukan. Faham Tom? Walihada di antara amal sikap seorang mukmin adalah satu, hendaklah dia sentiasa melupakan ihsannya pada orang. Yang kedua, hendaklah ia tidak melupakan ihsan orang pada dirinya. Yang ketiga, hendaklah dia tidak lupa pada kematian. Yang keempat, hendaklah dia lupakan berapa banyak dia beramal. 2 perkara kena kerap atau kena dilupakan selalu. 2 perkara jangan dilupakan. Yang perlu kita lupakan, ihsan kita pada orang. Jangan ungkit-ungkit. Yang kedua, perlu kita lupakan adalah amal yang kita lakukan. Amal apa saja. Sehingga kita tidak mengatakan, Allah aku dah banyak beramal dah. Aku dah qiyamul lail dah. Aku dah khatam Quran dah. Aku dah banyak amal 30 kali pergi haji dah. Dia mengingat-ingat amalnya untuk dituntut kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau melihat dirinya banyak beramal. Di antara muhbitatil a'mal, di antara hal-hal yang menjadikan seseorang itu gah dengan amal dan melihat diri lebih baik berbandingkan dengan orang lain dengan amalnya, bila dia yastakthir min a'malihi as-salihat, dia menganggap amal baiknya dah banyak sehingga melihat dirinya lebih baik daripada orang lain dengan amal baiknya. Ada ujub. 2 perkara yang kita kena kerap, yang kita tak boleh lupa. Yang pertama,
ihsan orang pada kita untuk kita ingati dan kita membalasnya. Yang kedua adalah jangan lupa kematian atau jangan lupa dosa. Kalau kita tak lupa dengan dosa, maka kita akan berhati-hati untuk tidak melakukan dosa yang sama. Kalau kita tak lupa kematian, maka kita akan berhati-hati dalam berbuat dosa. Karena tahu selepas berbuat dosa, ini ajal akan datang bila-bila masa. Nah, فإذا تطهرت القلوب من هذه الأمراض والأسقام جاء عين اليقين بعد علم اليقين. Kalau hati seseorang itu bersih daripada penyakit-penyakit tadi, penyakit ujub, penyakit hasad, penyakit riya, penyakit ta'zimul faniyat, kalau hati seorang bersih daripada 4 penyakit tadi, maka kata beliau, Ja'a ainul yaqini ba'da ilmul yaqin. Maka seorang itu akan mendapatkan ainul yaqin setelah dia mendapatkan ilmu yaqin tadi. Wa min aqwa asbabihi kathratu dzikri lillahi ta'ala. Dan cara yang paling baik untuk mendapatkan ainul yaqin adalah memperbanyak berzikir. Bi'ayyi dzikrin kan, dengan zikir apa saja. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, al-hawqalah, salawat kepada Rasulullah, baca Quran, tafakkur, bahagian daripada zikir juga. Walakin talaqqi dzikri lahu atharun makhsusun fi tanwir al-qalbi wal batin ghaira mujarrad al-dzikir. Akan tetapi menerima, belajar cara berzikir itu akan memberi kesan yang dalam menyinari hati dan jiwa seseorang selain daripada zikir itu sendiri. Yani seorang dalam berzikir dengan sendirinya, zikir saja. Dengan seseorang itu berzikir dengan ada yang memandu kepadanya, mendidik, membimbing kepadanya dalam cara berzikir, maka keberkesanan zikir dengan adanya bimbingan akan lebih berkesan berbandingkan hanya sekedar orang berzikir tanpa adanya yang membimbing. Hada berkenaan dengan zikrullah. Nah, التسلسل في تلقي الذكر وأثره على الذاكر. Sanad atau silsilah di dalam menerima zikir dan pengaruhnya kepada orang yang berzikir. Fi hadha awha Allah ila nabiyhi biba'd al-adhkar, fa kana yaqulu lahu qul a'udzu birabbil falaq. Di antara pentingnya adanya talqin, ta'lim, adanya orang yang mengajar cara berzikir. Pentingnya orang yang mengajar orang lain dalam berzikir dan kesannya kepada orang yang berzikir lebih berbandingkan kepada orang itu hanya berzikir saja tanpa ada orang yang membimbing. Apa buktinya? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan nabinya untuk berzikir, tidak diberitahukan zikirnya saja, tetapi Nabi menerima cara berzikir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Rasulullah, a'udzu birabbil falak, ya Allah, aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan falak ini, falak subuh. Kenapa tidak diberitahukan? Kenapa tidak Nabi berzikir direct saja? A'udzu birabbil falak,
Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan falak. Mega merah. Tapi diajar, qul. Hai Rasulullah Muhammad, qul, katakan. Qul ini kan perintah dari Allah kepada Nabi. Diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Apa yang diajarkan? Zikir a'udzu birabbil falaq. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Dan dalam hal ini ada talaqi zikir. Yani Nabi menerima zikir daripada Allah dengan diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makna dzalika, arti daripada talaqi zikir ini ialah ijazatun minal haqqi ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yata'awwadha bihadhihi at-ta'widah. Maksud daripada talaqi zikir itu keizinan dari Allah kepada Nabi untuk berlindung kepada Allah daripada perkara-perkara yang disebutkan dalam ayat Quran tadi. Faham dong? Izin daripada Allah, bimbingan daripada Allah. Semakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'til ijazat, fakana yaqulu ashabih, Nabi pun juga memberikan ijazah, izin kepada sahabatnya dalam beramal. Di antaranya qul kadza wa qul kadza. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, katakan begini, katakan begini. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Nabi bersabda, katakan aku beriman kepada Allah dan aku istiqamah. Diajarkan oleh Nabi, qul macam itu. Sahabat tadi tidak hanya diberitahukan amantu billahi tsumma istaqim, tapi qul, ada perintah, ada ta'lim, ada ta'limat. Ada izin, ada perintah daripada Nabi. فيعطيهم ذكرا مخصوصا يكون له أثرا في القلب والوصول إلى الرب غير ما يذكر الإنسان من نفسه بأي ذكر. Talaqi zikir, ijazah zikir daripada orang yang ahli memberikan izin dan ijazah itu akan memberi kesan kepada orang yang berzikir yang tidak didapat kesan itu kepada seseorang kalau direct dia berzikir tanpa adanya ijazah atau talaqi dalam berzikir. Artinya, bukan daripada aspek pahalanya. Bukan. Dari pahalanya, orang berzikir apapun juga dapat pahala. Yang dibahaskan di sini keberkesanan zikir dengan adanya ijazah dan talaqi serta irsyad, petunjuk daripada mursyid, guru, adalah lebih berkesan berbandingkan kepada zikir yang dibaca tanpa adanya talaqi atau izin daripada al-murabbi atau guru. Wa in kana ay dzikrin yanfa. Walaupun setiap zikir itu kita yakini ada manfaatnya. Wa ay dzikrin yu'athir. Setiap zikir ada keberkesanannya kepada orang yang berzikir. Namun الذكر المخصوص على أيدي الصالحين وعلى الاتصال بسنده إلى الواصلين إلى الله تعالى يؤثر تأثيرا خاصا. Tapi zikir yang didapat, yang dibaca oleh seseorang yang mendapatkan ijazah daripada orang yang layak memberi ijazah daripada kalangan orang-orang yang saleh yang ada sanad pada zikir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni silsilah sanadnya daripada para masyaikhnya sampai kepada yang menurunkan zikir yaitu Allah taala, maka zikir tadi mempunyai kesan yang lebih khusus. Wa min huna jaa an at-tabi'in annahum kanu yatlubuna min as-sahabati akhdan makhsusan min adhkar. Daripada sini kita mendapati beberapa tabi'in yang meminta kepada para sahabat agar supaya diberi sanad dalam zikir-zikir tertentu. Walaupun zikir tanpa sanad pun boleh berzikir. Tapi tabi'in tidak direct langsung berzikir. Dia datang kepada sahabat agar supaya ditalqinkan zikir. Diberi ijazah untuk berzikir. Thumma tabi'in wa tabi'ihim wa hakadha. Tak cukup tabi'in yang berbuat demikian, tabi'in dan seterusnya. ومن هنا ظهر بعد ذلك ما يسمى بالطرق وما يسمى بالأذكار والحضرات والأوراد. Daripada cara seumpama ini muncullah istilah-istilah seperti
tarekat tasawuf, seperti hadarah, seperti wirid. Kalimat ini, baik itu namanya hadarah, atau namanya wirid, atau namanya tarekah, ianya adalah maknanya lebih kepada talaqi murid daripada guru yang memberikan ijazah atau silsilah sanad kepada si murid tadi. Baik itu namanya tarekat tasawuf, baik itu namanya wirid, atau namanya hadarah. Istilahnya apa saja, maksudnya adalah sama. Ada berkenaan dengan perlunya dalam berzikir untuk adanya mursyid atau sanad atau guru yang membimbing. Akan dibahaskan kemudian oleh penulis di sini tentang kedudukan zikir lillah dalilul mahabbah. Zikir kepada Allah ini tanda seseorang itu punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Orang yang cinta kepada sesuatu maka akan banyak menyebut sesuatu itu. Yang cinta pada Allah akan banyak menyebut nama Allah. Yang cinta pada Nabi akan banyak menyebut nama Nabi. Yang cinta kepada para aulia akan sentiasa ingat dan menyebut nama aulia itu, mengerti ilmunya, sejarahnya, ceramahnya, dan seterusnya. Faham dong, kita akan bahaskan tentang dzikir lillah dalilul mahabbah, zikir kepada Allah, tanda cinta seseorang kepada Allah, pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Faham dong, hada dzikr ghidha'ur ruh. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathalil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir umpama orang hidup dan yang mati. Yani hidup hatinya dan mati hatinya. Berapa banyak orang jasadnya hidup, makan, minum, kahwin, kerja, tapi hatinya mati. Faham dong? Apa sebabnya? Tidak diisi dengan zikrullah. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang salat, siapa yang paling baik orang dalam salatnya? Nabi bersabda, yang paling baik adalah yang paling banyak berzikir dalam salat. Puasa siapa yang paling baik? Nabi bersabda, puasa orang yang banyak berzikir ketika berpuasa. Sedekah siapa yang paling baik? Nabi bersabda, sedekah orang yang paling banyak berzikir ketika bersedekah. Sehingga dikaitkan oleh Nabi setiap ibadah mesti banyak zikirnya. Maka kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu beruntunglah orang yang banyak berzikir. Kata Nabi, betul, akan beruntung orang yang banyak berzikir. Seorang datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, berilah wasiat kepada saya. Amalan ini banyak sangat. Mana amalan yang paling baik untuk saya lazimkan diri? Nabi bersabda, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Biasakan lidah kamu itu basah dengan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dalam golongan orang-orang yang cintakan Allah, yang banyak menyebut nama Allah, berzikir dengan lidah kita, dengan hati kita, menghayati dengan akal fikiran kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dengan zikir untuk mendapatkan rahasia daripada zikir di dalam mengagungkan Allah, membesarkan yang dibesarkan oleh Allah, ditanamkan dalam hati kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan manisnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lindungi hati dan jiwa kita daripada mati dan keras pada hati dengan jauh daripada zikir. Dan moga-moga jadikan hati dan jiwa kita ini sentiasa subur dengan zikrullah. Amin, amin, amin. Rasulullah wa ahli bait ashabi wa dzurriyyati
على سيدنا آل وعلى الغريب وأن الله ينفعنا بما تعلمنا ورزقنا علما نافعا ورزقنا واسعا وعملا متقبلا لا هدي النصارى شمال آخر الدنيا والآخرة وعلى أمانة وصحبه الكتاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عنهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير فرح الصبا ملاك بالوصول. الله 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 لا يكثر همك ما قدر يكون. الله لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون. لا يكثر همك ما قدر يكون.